Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Alia Akilah binti Abdul Salam dan ini merupakan e-folio praktikum saya. Baiklah, dalam e-folio praktikum ini ada 8 bahagian seperti yang anda lihat pada bahagian atas ini. Ini adalah bahagian yang pertama iaitu muka hadapan. Pada bahagian muka hadapan ini ada butiran ataupun pengenalan diri seperti nama, gambar, kad pengenalan dan juga option beserta elektif deras. Dan pada bahagian muka hadapan ini juga ada taklimat praktikum, pautan link untuk ke taklimat praktikum dan juga pautan link untuk ke modul panduan penggunaan e-folio ini. Dan ada juga disertakan jadual penyeliaan pensyarah penyelia dan juga guru pembimbing. Jadi kalau guru pembimbing serta pensyarah penyelia ingin melihat jadual semula ataupun ingin merujuk, mereka boleh sahaja ke e-folio praktikum saya dan merujuklah jadual yang telah disediakan. Baiklah, kita tengok pula pada bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua ini ialah e-portfolio. Kalau pada praktikum yang lepas, saya menggunakan portfolio berbentuk cetakan di mana saya perlu mencetak ke semua folder dan fail berserta dokumen dan masukkan ke dalam file, maksudnya hard copy lah. Tapi untuk praktikum kali ini kita menggunakan alternatif baru iaitu secara soft copy sahaja. Jadi seperti yang anda lihat dalam dokumen portfolio ini ada beberapa bahagian. Yang pertama mari kita tengok. Yang pertama ialah senarai semak portfolio di mana saya dan guru pembimbing akan menanda sama ada dokumen yang diperlukan itu sudah lengkap ataupun tidak. Baiklah, yang pertama ialah maklumat diri. Dalam bahagian maklumat diri ni ada disertakan beberapa template dan saya telah isilah template tersebut seperti biodata guru pelatih, surat pengenalan diri dan juga penyataan profesional sebelum, semasa dan selepas. Yang seterusnya ialah maklumat sekolah. Dalam bahagian maklumat sekolah ini juga telah disediakan template seperti peta lokasi sekolah, carta organisasi, visi misi, takvim sekolah dan juga senarai staf dan peraturan sekolah. Kesemua dokumen yang diinginkan ini boleh didapati di dalam buku pengurusan sekolah. Jadi saya telah minta buku tersebut dengan pihak sekolah dan saya telah mengisilah ke semua template yang diinginkan ini. Seterusnya kita tengok pula pada maklumat tugas. Pada bahagian maklumat tugas ni hanya ada 3 sahaja iaitu divider maklumat tugas itu sendiri dan dokumen senarai bidang tugas berserta dengan surat lantikan tugas. Seterusnya maklumat kurikulum. Dalam maklumat kurikulum ni dia ada banyak sikit folder. Yang pertama ialah folder di SKP di mana saya perlu meletakkan di SKP bagi setiap mata pelajaran yang saya ajar dan juga pengajaran berpasangan. Pengajaran berpasangan ni perlu ada 3 kali pengajaran berpasangan. Jadi saya telah melakukanlah pengajaran berpasangan ni dengan rakan praktikum saya dan kami telah mengisi maklumat yang diinginkan. Seterusnya ialah jurnal reflektif dan juga maklumat inovasi dan maklumat murid. Seterusnya maklumat kokurikulum. Dalam maklumat kokurikulum ni perlu diletakkan ke semua dokumen yang berkaitan dengan kokurikulum. Dimulai dengan rancangan aktiviti kokurikulum, seterusnya senarai nama ahli dan kehadiran, laporan aktiviti kokurikulum bagi setiap minggu, dan juga rancangan aktiviti lain dan juga laporan bagi aktiviti lain yang dilaksanakan lah. Seterusnya kita lihat pula pada jurnal. Di jurnal ini telah disediakan satu contoh ataupun satu folder berkaitan format dan contoh penulisan jurnal
Yang seterusnya ialah penulisan jurnal mingguan di mana pada setiap minggu praktikum selama 12 minggu saya perlu menulis ataupun menyediakan satu jurnal bagi setiap minggu berkaitan dengan isu-isu yang dihadapi di sekolah. Seterusnya, saya perlu membuat catatan kemajuan tindakan susulan berkaitan isu yang saya hadapi itu. Dan jika anda lihat di sini, dinyatakan juga bahawa template jurnal merupakan kerangka bagi memudahkan pelajar menghantar jurnal di MyForum dan setiap minggu jurnal ini perlu disemak dan disahkan oleh guru pembimbing. Timeline ini merupakan rekod prestasi markah ujian penilaian dan juga lampiran slip guru ganti. Tapi disebabkan kita menjalani praktikum secara atas talian, lampiran slip guru ganti ini tidak digunakan kerana kami tidak mendapat waktu untuk ganti. Seterusnya kita tengok pula dokumen RPH. Ini merupakan beberapa bahagian yang ada dalam dokumen RPH ini. Seperti anda lihat, yang pertama ialah falsafah kebangsaan, visi dan misi falsafah. Yang kedua ialah isi kandungan bagi fail RPH tersebut. Ada beberapa bahagian yang perlu ditanda. Seterusnya ialah maklumat guru pelatih, maklumat peribadi, jadual waktu mengikut masa yang telah ditetapkan oleh sekolah, surat perkeliling ikhtisas, maklumat pensyarah penyelia dan guru pembimbing. Pada bahagian maklumat pensyarah penyelia dan guru pembimbing, sekejap lagi saya akan paparkan. Di sini kita dapat melihat tarikh saya diselia oleh kedua-dua pensyarah dan juga guru pembimbing. Jadi saya boleh membuat catatan lah supaya saya tidak lupa akan tarikh-tarikh tersebut. Seterusnya ialah pertemuan dan perbincangan profesional. Nombor 8 ini merupakan RPM yang kita kenali sebagai rancangan pengajaran 12 minggu serta DPK, dokumen penjajaran kurikulum. Ada dua folder iaitu folder bagi subjek teras dan juga subjek elektif. Bagi subjek teras saya iaitu Bahasa Melayu, manakala elektif pula ialah Pendidikan Jasmani. Seterusnya ialah rancangan pengajaran harian iaitu RPH. Saya telah masukkan ataupun saya telah susun RPH ini mengikut minggu. Dalam seminggu tu saya perlu hasilkan 5 RPH iaitu 2 RPH bagi subjek pendidikan jasmani dan 3 subjek bagi bahasa Melayu. 3 RPH untuk subjek bahasa Melayu. Yang terakhir ialah rancangan pengajaran kurikulum iaitu bagi RPH Koko. Saya perlu menyediakan RPH Koko ini sebanyak 12 mengikut minggu yang kita jalani praktikum. Baiklah, kita tengok pula pada bahagian rekod kehadiran. Pada bahagian rekod kehadiran ni ada dua iaitu borang kehadiran dan juga borang rumusan kehadiran. Pada bahagian borang kehadiran, saya perlu menyediakan borang mengikut bulan iaitu bermula daripada bulan Jun di mana bulan pertama saya menjalani praktikum dan berakhir pada bulan Oktober iaitu bulan 10. Ini pula merupakan bahagian borang rumusan kehadiran praktikum dan kesemua borang kehadiran ini perlu ditandatangan oleh pihak pentadbir dan dihantar kepada unit praktikum. Baiklah, untuk bahagian penyeliaan dan bimbingan, ada beberapa bahagian iaitu borang PR1 untuk bimbingan teras, borang kolaboratif teras, RPH bimbingan maya teras, borang PR1 dan borang kolaboratif, RPH bimbingan maya, borang PR1 untuk bimbingan Koko dan juga RPH untuk bimbingan maya Koko. Di bahagian sini juga, kalau anda tekan button ini, dia akan bawa anda kepada paparan borang pemantauan kekerapan penyeliaan di mana borang ini perlu ditandatangani oleh guru pembimbing dan pensyarah selepas mereka menyelia saya.
Seterusnya kita tengok bahagian yang seterusnya iaitu BBM. BBM ni saya telah sediakan dua folder iaitu BBM bagi folder teras dan juga BBM elektif. Jadi pada setiap minggu saya akan masukkanlah BBM yang saya gunakan mengikut subjek ini. Kalau anda tengok di sini pula pada bahagian My Forum, jika anda tekan button ini dia akan bawa anda, dia akan terus direct kepada muka depan My Forum. Dan anda boleh terus sahaja klik dan masukkan ID pengguna serta kata laluan dan anda boleh login masuk ke dalam My Forum. Baiklah. Untuk pengetahuan anda semua, kesemua folder yang saya bagi tahu tadi, yang saya ceritakan tadi, kesemuanya berada di dalam Google Drive. Jadi pada dalam bahagian Google Drive ini, seperti yang anda lihat sekarang, ada menu pengguna, borang kehadiran yang saya ceritakan tadi, e-portfolio, ERPH, penyeliaan bimbingan, BBM, rujukan pelatihan dan gambar. Kita tengok yang e-portfolio. Kalau dalam Google Drive, dia akan disusun seperti ini. Dan bila anda buka, anda akan dapatilah folder-folder yang telah diisi. Seperti yang saya beritahu tadi, peta lokasi sekolah, carta organisasi dan sebagainya. Mari kita lihat pula maklumat kurikulum. Seperti yang saya beritahu tadi, di SKP ada dua folder, teras dan juga elektif. Ini elektifnya. Dan jurnal-jurnal yang lain. Memang kita perlu kena sentiasa update lah e-folio praktikum ini bagi memudahkan proses guru pembimbing dan juga pensyarah untuk menyemak. Kalau kita tengok pada bahagian ERPH pula, ada beberapa folder yang telah disediakan. Cuba klik pada bahagian RPH. Kita tengok pada minggu yang ketiga. Ada 5 RPH yang telah disediakan. Seperti yang saya bagi tahu tadi. Ini pula merupakan jadual waktu yang telah diberikan. Jadi itu sahajalah video saya mengenai e-folio praktikum saya pada kali ini. Kesimpulannya, e-folio praktikum yang disediakan ini adalah lebih efektif berbanding dengan penggunaan fail secara hard copy. Ini demikian kerana kalau kita guna benda ataupun kalau kita guna e-folio praktikum secara soft copy ini, dia akan memudahkan dalam pelbagai aspek, banyak aspek lah. Contohnya kita tak perlu lagi nak membawa fail-fail ke sekolah ataupun nak membimbing fail tu ke mana-mana. Kita hanya perlu buka sahaja dalam Google Chrome ataupun apa-apa website. Kemudian kita boleh print sahaja borang yang diperlukan untuk ditandatangan. Dan sebenarnya tanda tangan ini boleh diletakkan melalui ataupun secara atas talian, secara digital menggunakan aplikasi kami. Saya yakin rakan-rakan yang lain juga sudah biasa menggunakan aplikasi kami ini. Jadi, itu sahaja untuk penerangan saya mengenai e-folio praktikum. Saya harap rakan-rakan yang lain dapat memahami dengan lebih lanjut cara nak menggunakan dan juga bahagian-bahagian yang terdapat dalam e-dokumen praktikum ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.